Assalamualaikum doktor, saya Nurul Atira binti Abdul Razak, nombor metrik A187204 dari kumpulan 3 akan menerangkan tentang pengenalan kajian yang bertajuk Penelitian Pengaruh Bahasa Melayu dalam Pertuturan Bahasa Perancis melalui pendekatan teori transformasi generatif. Secara amnya, manusia memperoleh bahasa yang pertama kali adalah sewaktu di usia kanak-kanak, iaitu daripada imbundanya. Pemerolehan bahasa kedua pula dapat diklasifikasikan sebagai proses kemampuan manusia untuk menghasilkan, menangkap dan menggunakan kata secara tidak sedar untuk berkomunikasi. Perbezaan inventori fonem yang ketara dalam bahasa Melayu menyebabkan timbul kesukaran penyebutan leksikal bahasa Perancis dan menyebabkan berlaku proses fonologi tertentu oleh penutur bahasa Perancis oleh penutur natif bahasa Melayu. Oleh itu, teori transformasi generatif telah digunakan. Teori ini telah dipilih bagi membolehkan pengkaji meneliti dan menilai derivasi yang berlaku terhadap input sehingga menyebabkan perbezaan yang ketara terhadap output leksikal menerusi proses-proses fonologi yang tertentu. Permasalahan kajian. Fonem gacra yang dibunyikan di titik artikulasi uvular seperti r tidak wujud dalam inventori fonem bahasa Melayu standard. Oleh itu, cara pemberian bunyi terhadap sesuatu leksikal bahasa Perancis akan dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Penutur natif bahasa Melayu yang mempelajari bahasa Perancis akan menuturkan leksikal-leksikal tersebut dengan kehadiran pengaruh bahasa Melayu secara tidak sedar. Objektif kajian: mengenal pasti kehadiran penuh pengaruh bahasa pertama dalam pertuturan bahasa kedua, memfokuskan tumpuan kajian kepada pertuturan leksikal yang mengandungi fonem r bagi mengkaji keterlibatan pengaruh bahasa Melayu dalam mengujarkan leksikal bahasa Perancis ini, mengenal pasti akan proses fonologi yang terlibat iaitu teori transformasi generatif. Seterusnya, saya Siti Sarah binti Muhammad Amin A186954 akan membentangkan tentang kosa ilmu yang merangkumi kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh para pengkaji terdahulu. Melalui kajian yang telah dijalankan oleh Masturah pada tahun 2021, beliau telah menjalankan sebuah kajian bagi melihat akan keterlibatan proses fonologi dalam penyerapan bahasa Perancis ke dalam kosakata bahasa Indonesia, iaitu bahasa penutur natif responden kajian beliau. Beliau dapat merumuskan bahawa perubahan ini berlaku disebabkan oleh penyesuaian dan alterasi yang perlu dilaksanakan bagi menyesuaikan kosakata bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahawa alterasi ini berlaku adalah disebabkan oleh pengaruh bahasa Indonesia terhadap fonem-fonem leksikal. Namun, hal yang demikian, kajian ini hanya memfokuskan kepada pengaruh bahasa pertama yang terjadi menerusi penerapan kosakata semata-mata. Pengkaji tidak menilai akan ujaran yang dituturkan oleh penutur kajian terhadap kosakata bahasa Perancis itu sendiri sebelum ia diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Belanda. Kajian ini telah dijalankan oleh Abdul Latif Zain pada tahun 2016. Kajian ini tertumpu kepada perubahan fonologi kosakata serapan bahasa Sanskrit dalam bahasa Jawa. Leksikal bahasa Sanskrit dalam bentuk kata dasar merupakan leksikal yang termasuk dalam kosakata bahasa Jawa. Contohnya, yang menunjukkan perubahan yang terjadi dalam kosakata serapan Sanskrit dalam bahasa Jawa ialah leksikal agama. Agama dalam bahasa Sanskrit telah menjadi kepada agomo dalam bahasa Jawa baru. Dapat diteliti bahawa leksikal tersebut mengalami perubahan bunyi dari fonem A kepada bunyi fonem E yang terdapat dalam bunyi awal leksikal tersebut.
Perubahan yang lain ialah menunjukkan bunyi menjadi bunyi O yang terdapat di tengah dan di akhir kata tersebut. Faktor yang menyebabkan perubahan bunyi adalah kerana wujudnya pengaruh luar, iaitu sistem fonologi dan jumlah fonem antara bahasa Sanskrit dan bahasa Jawa yang berbeza. Namun, kajian ini hanya memfokuskan kepada pengaruh bahasa pertama yang terjadi menerusi penerapan kosakata, perbezaan pengujaran dan sejarah kedua-dua bahasa ini. Sekarang, saya akan membentangkan metodologi bagi kajian kumpulan kita. Kumpulan kita telah menggunakan kaedah persempelan untuk mendapatkan tata primer. Seramai 6 orang responden yang merupakan pelajar bahasa Perancis RAS2 UKM dengan kriteria sebagai penutur natif bahasa Melayu yang terlibat dalam temu bual ini. Setiap responden dikehendaki merekod audio penyebutan leksikal yang telah disenaraikan oleh pengkaji dalam senarai tata kata menerusi satu klip rakaman audio yang sama. Terdapat 9 tata kata yang perlu direkodkan seperti yang dicatatkan dalam slide pembentangan tersebut. Temu bual yang dilakukan ini berlangsung selama 3 hari, bermula pada 18 Jun sehingga 20 Jun 2022 di UKM. Kerangka teori yang digunakan ialah tata dianalisis menggunakan pendekatan teori transformasi generatif mengikut konstruk kajian kualitatif. Berdasarkan data yang telah diambil, analisis akan dilakukan terhadap 9 leksikal ini. Leksikal ini telah dibahagikan kepada 3 analisis, iaitu analisis data kata fonem R di posisi onset yang terdiri daripada leksikal répété, souris, restaurant, posisi onset kompleks yang terdiri daripada leksikal crayon, drapeau dan juga travail, serta di posisi coda yang terdiri daripada leksikal bonjour, mer dan cher. Setiap analisis ini akan dilakukan dengan membandingkan rakaman audio oleh 6 orang responden dengan rakaman audio penutur natif bahasa Perancis yang kemudiannya dibentuk ke dalam transkripsi fonetik. Berdasarkan jadual 4.1.1, didapati bahawa responden tidak mengujarkan fonem pada titik artikulasi yang sebenar. Hal ini dapat diperhatikan pada rakaman audio leksikal répété oleh responden A, C, E dan F yang mengujarkan fonem di titik artikulasi velar berbanding uvula yang merupakan titik artikulasi asal. Hal ini juga berlaku bagi leksikal souris dan juga restaurant. Melalui perhatian ini, dapat diketahui bahawa berlakunya proses penggantian fonem disebabkan oleh ketiadaan fonem R dalam inventory fonem bahasa Melayu. Oleh hal demikian, penutur telah menggantikan fonem tersebut dengan fonem yang terdekat iaitu fonem R. Perkara ini diformulasikan ke dalam rumus seperti yang tertera. Melalui pemahaman teori TG pula, dapat kita bentuk kembali derivasi yang berlaku terhadap representasi dalaman dalam melibatkan rumus penggantian ini. Bagi jadual 4.1.2 pula, dapat diperhatikan bahawa berlakunya juga proses penggantian terhadap fonem gucuran ini seperti yang berlaku di posisi onset. Namun demikian, dapat kita perhatikan bahawa responden F menyisipkan fonem schwa di antara rangkap konsonan bagi ketiga-tiga leksikal ini. Oleh hal demikian, berlakunya proses penyisipan vokal di posisi onset kompleks oleh penutur dan ia juga dirumuskan seperti yang tertera. Rumus ini juga dapat digunakan dalam menghasilkan representasi luaran terhadap representasi dalaman leksikal seperti yang berikut. Bagi jadual 4.1.3 pula, proses penggantian turut berlaku terhadap fonem R seperti di posisi onset dan onset kompleks. Namun, perhatian baharu juga dapat dilakukan terhadap pengujaran beberapa orang responden, seperti responden F yang mengujarkan leksikal tanpa membunyikan fonem tersebut di posisi koda. Berdasarkan kejadian ini, dapat disimpulkan bahawa berlakunya proses pengguguran yang menyebabkan fonem gucuran ini tidak diujarkan. Rumus juga dapat diformulasikan dalam menghasilkan generalisasi terhadap derivasi leksikal. Dengan ini, jelaslah terbukti bahawa terdapatnya pengaruh bahasa pertama dalam pertuturan bahasa kedua dalam kalangan responden ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana responden menerapkan pengetahuan bahasa Melayu ke dalam pertuturan bahasa Perancis.
Berdasarkan analisis pertama, pertuturan leksikal ini dipengaruhi oleh ketiadaan fonem inventari bahasa Perancis dalam inventari bahasa Melayu yang menyebabkan penutur menggantikan fonem tersebut bagi mengekalkan bunyi. Bagi analisis kedua pula, penutur telah menerapkan pengetahuan pertuturan bahasa Melayu yang tidak membenarkan kehadiran rangkap fonem dalam pengejaran sesebah leksikal sehingga menyebabkan berlakunya proses penisipan. Bagi analisis ketiga pula, penutur menerapkan pengetahuan bahasa Melayu yang akan menggugurkan fonem getaran yang berada pada koda suku kata. Oleh hal demikian, objektif kajian dapat dicapai dalam meneliti pengaruh bahasa Melayu dalam pertuturan bahasa Perancis menerusi teori transformasi generatif. Dengan itu, berakhirnya pembentangan kami. Sekian, terima kasih.